Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wallahu amma ba'd. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Alhamdulillah, kita sambung lagi perkongsian kita berkaitan dengan mata pelajaran Fiqh, siri yang ke-10 di bawah tajuk Al-Qadariyah. Perkongsian kali ini menyentuh 3 perkara asas. Yang pertama berkaitan dengan penjelasan umum berkaitan dengan kumpulan Qadariyah. Apakah punca dan juga sebab utama kemunculan kumpulan ini. Kemudian yang kedua, perkongsian ini juga menyentuh berkaitan dengan prinsip pegangan kumpulan Qadariyah. Apakah pegangan mereka yang membezakan kumpulan ini dengan kumpulan-kumpulan yang lain ataupun persamaannya. Dan perkara ketiga ialah siapakah yang memimpin kumpulan Qadariyah. Itulah 3 persoalan yang akan disentuh dalam perkongsian kali ini, insya-Allah. Di bawah tajuk ini, iaitu Al-Qadariyah ini, ada 5 isi penting yang perlu kamu ambil perhatian. Isi yang pertama ialah sababun nash'ah. Apakah punca munculnya Qadariyah ini? Dia bermula apabila qad sami'a Ma'bad bin Khalid al-Juhani man yata'allaluna fi ma'siyatin bil qadri. Satu hari Ma'bad bin Khalid al-Juhani ini mendengar sekumpulan ataupun mereka yang menjadikan alasan ketentuan Allah di atas kemaksiatan yang mereka lakukan. Contohnya, aku ni mencuri, dah memang Allah tentukan aku menjadi pencuri, contohnya. Itu alasan yang telah didengar oleh Ma'bad bin Khalid. Apa yang terjadi selepas itu? Faqama biraddi alaihim. Maka beliau bangun menolak pendapat ataupun alasan yang dikemukakan oleh golongan maksiat tersebut. Menafikan ketentuan Allah menyebabkan ataupun menidakkan usaha pilihan manusia. Maksudnya, Ma'bad bin Khalid menafikan apa yang dinyatakan oleh golongan maksiat yang menjadikan ketentuan Allah sebagai alasan kepada perbuatan mereka. Seolah-olah qadar ni menafikan usaha yang ada pada manusia. Itu asalnya. Wa tatarrafa fi difa'. Kemudian menjadi melampau, Ma'bad bin Khalid ini menjadi melampau dalam mempertahankan pendapatnya, hatta qala qawlatuhu al-mashhurah. Sehingga beliau berkata, hatta qala qawlatuhu al-mashhurah, la qadara wal amru unufun. Ini kata-kata Ma'bad bin Khalid. Dia kata tiada ketentuan Allah. Ini selepas mana dia menjadi melampau dalam mempertahankan pendapat dia. Dia kata tidak ada ketentuan Allah. Yang ada ialah semua perkara itu adalah permulaan ataupun semua perkara itu berlaku tanpa ketentuan Allah. Itu huraian kepada unufun, ya. Unufun makna musta'nifun. Maksudnya memang bermula berlaku tanpa ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu kata-kata Ma'bad bin Khalid selepas mana beliau mempertahankan pendapatnya, dan akhir sekali dia mengatakan tidak ada ketentuan Allah, yang ada adalah semua perkara itu di luar ketentuan Allah. Unufun, ya, tanpa ketentuan Allah. Itulah peristiwa bagaimana menyebabkan kemunculan kumpulan Qadariyah. Jadi dalam aspek ini, untuk peperiksaan, ciri-ciri yang berlaku ini perlu diingat. Kadang-kadang dalam soalan dia akan nyatakan ciri-ciri ini, dan berdasarkan kepada ciri berikut,
kumpulan apakah yang dinyatakan berdasarkan ciri tersebut. Itu mungkin soalan keluar begitu. Wallahu alam. Isi yang kedua berkaitan dengan kumpulan Qadariyah ini ialah prinsip pegangan mereka. Mabadi'uhum. Apa prinsip pegangan mereka? Dalam buku teks dia nyatakan 6 semua. 6 yang kamu boleh rujuk muka surat 24. Yang pertama yang menjadi pegangan mereka ialah mereka ingkaru qudratillah makna ilmihi, iaitu mereka mengingkari kekuasaan Allah, iaitu berkaitan dengan ilmu Allah. Kita dah tahu tadi dalam sebab kemunculan Qadariyah ini, mereka menidakkan ketentuan Allah dan semua perkara itu berlaku tanpa ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu mereka menafikan ilmu Allah. Ini memang bercanggah langsung dengan ahli sunnah, yang mengatakan ahli sunnah berpegang bahawa semuanya di bawah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh kerana Qadariyah menafikan ketentuan Allah, semuanya atas usaha manusia, berikutan daripada itu mereka menafikan ilmu Allah. Ilmu Allah yang mengetahui segala-galanya dan menentukan segala-galanya. Itu yang pertama. Yang kedua ialah al-mughalatu fi isbatil qudrati lil insan. Sekurang-kurangnya sampai di sini kamu hafal, iaitu melampau dalam mensabitkan kemampuan ataupun kekuasaan bagi manusia. Maksudnya mereka berpegang bahawa manusia mempunyai kemampuan untuk menentukan segala-galanya. Tengok huraian lagi, wa annahu hurrul iradati, bahwasanya manusia bebas dalam menentukan keinginan ataupun kehendak mereka. Walaysa lillahi fi af'alihi ilmun wala taqdirun. Mereka juga berpendapat bahawa Allah tidak ada pengetahuan dan penentuan dalam perbuatan manusia. Fallahu la ya'lamul asya'a illa ba'da wuqu'iha. Allah tidak mengetahui apa-apa melainkan selepas berlakunya perkara tersebut. Bila dah berlaku barulah Allah ketahui. Ini pegangan yang kedua. Jadi untuk peperiksaan kamu hafal sekurang-kurangnya di sini. Al-mughalatu fi isbati qudratillah. Maksudnya mereka melampau dalam mensabitkan kemampuan bagi manusia. Maksudnya manusialah yang tentukan segala-galanya di luar pengetahuan Allah, dan Allah hanya mengetahui perkara tersebut hanya selepas berlakunya perkara itu. Inilah pegangan yang melampau, dan pegangan ini menyalahi apa yang dipegang oleh Jabariyah. Jabariyah mengatakan bahawa segala-galanya ditentukan oleh Allah, manusia ni seolah-olah benda sahaja yang menerima apa sahaja yang ditentukan oleh Allah. Juga bersalahan dengan ahli sunnah yang mengatakan bahawa segalanya ditentukan oleh Allah, tetapi manusia mempunyai ikhtiar ataupun al-kasbu, ada usaha, ada kemahuan untuk memilih dalam menentukan sesuatu perkara. Jadi disitulah manusia akan dibalas dosa atau pahalanya, seperti mana kita ketahui dalam pegangan ahli sunnah yang dahulu. Di situ perbezaannya. Pegangan yang seterusnya ialah al-qawlu bi khalqil Quran. Mereka berpendapat Al-Quran adalah makhluk. Sebab apa? Sebab mereka mengingkari sifat ma'ani, iaitu sifat kalam yang ada pada Allah. Oleh demikian, mereka berpendapat bahawa Al-Quran adalah makhluk. Begitu juga mereka menafikan nafyu sifatil wujudiyah. Mereka menafikan sifat yang bangsa ada
iaitu istilah dia itu sifat ma'ani. Sifat ma'ani yang 7 tu mereka tidak beriman ataupun mereka menafikan kewujudan sifat tersebut. Dan yang kelima, pegangan mereka ialah berkaitan dengan istilah iman. Apa dia? Al-imanu ma'rifatun wa iqrarun billah wa rusulihi. Pada mereka, keimanan ialah mengenal Allah dan mengakui kewujudan Allah dan juga para rasulnya. Itu dah dikira beriman. Dan yang keenam, menjadi pegangan Qadariyah ialah al-imamatu liman yasluhu laha walau kana ghaira Quraisyin. Pemerintahan itu adalah berhak bagi sesiapa yang layak, sekalipun bukan dari keturunan Quraisy. Ini pendapat Qadariyah yang berbeza dengan Ahli Sunnah. Yang Ahli Sunnah menyatakan sekiranya ada keturunan Quraisy, mereka adalah lebih layak berbanding dengan yang lainnya. Ini pegangan yang dipegang oleh Qadariyah. Seterusnya, isi yang keempat ialah berkaitan dengan ketua mereka, za'imuhum. Siapa pemimpin mereka? Kita tengok isinya. Taza'ama da'wata lihazin nahlati rajulani. Telah mengetuai dua lelaki, dua tokoh seruan berkaitan dengan Qadariyah ini. Yang mendukung pegangan Qadariyah ini didukung oleh dua tokoh yang utama. Siapa dia? Yang pertama, seperti mana kita tahu, Ma'bad bin Khalid al-Juhani. Dia berada di mana? Bil Iraq. Ma'bad bin Khalid ni berada di Iraq. Wa kanat nihayatuhu annahu qutila li khurujihi ma'a bni Ash'as ala al-Hajjaj. Beliau, iaitu Ma'bad bin Khalid, pengakhirannya ialah beliau dibunuh. Kerana apa dibunuh? Kerana beliau telah keluar bersama Ibnu Ash'as menentang Al-Hajjaj yang merupakan pemerintah ketika itu. Dia keluar memberontak ataupun menentang Hajjaj, maka dalam penentangan tersebut beliau telah dibunuh. Itu pengakhiran bagi Ma'bad bin Khalid al-Juhani. Tokoh yang kedua yang memimpin Qadariyah ialah Ghailan bin Marya al-Marwan ad-Damshiqi. Beliau berada di Damsyik. وقد طلبه عمر بن عبد العزيز وناظره حتى أقنعه وتاب على يديه. Ini kisah berkaitan dengan Ghailan ni. Umar bin Abdul Aziz yang menjadi pemerintah ketika itu telah bertemu dengan beliau dan berdebat. Sehingga Ghailan telah telah akhirnya menerima pendapat, tunduk menerima pendapat Umar bin Abdul Aziz, dan beliau bertaubat di hadapan Umar bin Abdul Aziz. Itu kisah yang berlaku pada Ghailan yang juga merupakan pemimpin Qadariyah. Seterusnya, isi yang kelima ialah berkaitan dengan pengakhiran Qadariyah. Seperti mana Jabariyah juga, kedua-dua kumpulan ini lenyap, tidak wujud. Dan selepas lenyapnya Qadariyah dan Jabariyah, kesan daripada kewujudan Qadariyah dan juga Jabariyah ini, muncullah kumpulan Mu'tazilah. Kumpulan Mu'tazilah. Itu pengakhiran bagi Qadariyah dan juga Jabariyah. Cuma berkaitan dengan isu ataupun persoalan Jabr, mazalat mas'alatul Jabri wal ikhtiyar musarun khilafun indal bahisin ila yaumina hadha. Maksudnya, persoalan berkaitan dengan paksaan, pilihan terhadap hamba ni adalah merupakan pendorong ataupun pencetus kepada berlakunya perselisihan di kalangan pengkaji berkaitan dengan ilmu akidah
sehinggalah ke hari ini. Jadi berkaitan dengan al-jabru wal ikhtiyar. Dua persoalan ini ataupun persoalan ini menjadi punca ataupun menjadi perselisihan yang runcing di kalangan pengkaji akidah sehinggalah ke hari ini. Itulah isi-isi penting, ada 5 semua berkaitan dengan Qadariyah. Setakat itu dulu perkongsian kita berkaitan dengan Qadariyah. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam perkongsian di bawah tajuk Syiah selepas ini insyaAllah. Dan untuk setakat itu, wallahu a'lam, saya ucapkan jazakumullah khairan katsira wa ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.